Wali penembus alam gaib. Lumrah dalam kepercayaan agama Islam, terdapat sosok seseorang yang dikatakan suci untuk diangkat sebagai seorang wali. Wali yang dimaksudkan ini bukanlah wali yang diberi erti sebagai wakil, tetapi ianya lebih kepada wali Allah, iaitu orang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Sejarah di tanah Indonesia telah membuktikan bahawa telah wujudnya sosok 9 orang wali Allah di sana. Mereka diberi nama sebagai Wali Songo yang bermaksud 9 wali. Dalam ke-9 orang wali tersebut, ada seorang wali yang diberi perhatian serta popular di kalangan orang awam. Beliau telah diberi gelar sebagai seorang wali yang mampu menembus alam gaib, dan gelaran itu kuat diterima serta melekat di hati para penduduk di sekitar kehidupan sejarah tersebut. Video kali ini kita akan memaparkan kisah berkenaan dengan manusia yang diberikan gelaran itu. Beliau yang dimaksudkan itu adalah Sunan Kalijaga. Siapakah Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga atau nama sebenarnya ialah Raden Sahid, juga terkenal dengan nama Raden Mas Said atau Raden Mas Syahid, merupakan cahaya mata antara Temenggung Wilakita, iaitu ayahnya, yang menjadi adipati pemimpin di Tuban dengan Dewi Nawangrum iaitu ibunya. Selain daripada dilahirkan dalam kalangan keluarga bangsawan, Sunan Kalijaga juga mempunyai gelaran lain seperti Raden Sahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdul Rahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Branchti dan Ki Dalang Bengkok. Beliau lahir sekitar tahun 1400-an di kawasan bernama Tuban. Nama Kalijaga diambil sempena sebuah desa letaknya di Cirebon yang dikenali sebagai Desa Kalijaga. Ada beberapa pendapat yang menuliskan tentang salasilah keturunan Sunan Kalijaga. Pendapat pertama mengatakan bahawa beliau memang keturunan Jawa asli. Salasilah Jawanya adalah Adipati Ranggalawa, berputrakan Aryo Teja I, berputra Aryo Teja II, berputra Aryo Teja III, berputra Temenggung Wilatika dan berputra Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga Elani 2014. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Sunan Kalijaga berketurunan Cina. Wardi dalam bukunya Kumpulan Cerita Lama menuturkan bahawa Sunan Kalijaga merupakan anak orang berbangsa Cina yang bernama Owe Sami yang kemudian dikenali dengan nama Said. Pendapat seterusnya mengatakan bahawa Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang berketurunan Arab. Menurut Babat Tuban, nama asli datuk kepada Sunan Kalijaga yang bernama Aryo Teja ialah Abdul Rahman dan beliau merupakan orang berketurunan Arab. Disebabkan beliau berhasil mengislamkan Adipati Tuban pada ketika itu iaitu Aryo Dikara, Abdul Rahman diberi ganjaran mengahwini puteri Aryo Dikara. Hujah ini juga disambut baik oleh C.L.N. van den Berg dalam tulisannya Le Hadramaut Atlas Colonis Arabus Dans dengan mengatakan bahawa Sunan Kalijaga berketurunan Arab. Masa muda dan pendidikan Sunan Kalijaga. Setiap orang pasti mempunyai masa silam dan kesalahan-kesalahan yang tersendiri, kerana selagi menjadi manusia biasa, seseorang itu tak akan terlepas daripada melakukan dosa. Begitulah halnya yang berlaku dalam kehidupan Sunan Kalijaga. Pada masa mudanya, Sunan Kalijaga cukup masyhur dengan kenakalan dan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Beliau gemar akan perbuatan minum arak, berjudi dan mencuri. Kendati pun beliau dilahirkan dalam kalangan orang bangsawan, namun Sunan Kalijaga memilih untuk hidup sederhana saja dan tidak terikat dengan adat istiadat kebangsawanan keluarganya. Justeru, beliau lebih gemar bergumul dengan rakyat jelata sehingga Sunan Kalijaga begitu arif tentang selok-belok kesusahan dalam kehidupan masyarakat Tuban yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka timbullah akan niat Sunan Kalijaga untuk membantu meringankan beban masyarakat di Tuban yang tenggelam dalam kesusahan kehidupan. Saat malam telah melabuhkan tirainya, waktu itulah Sunan Kalijaga melakukan kerjanya dalam kelam malam secara diam-diam. Beliau akan mencuri harta orang-orang kaya, bangsawan dan pemimpin yang korup serta yang menyalahgunakan kuasa di daerah Tuban. Lantas keesokan harinya Sunan Kalijaga bakal mengagih-agihkan harta tersebut kepada mereka yang dicengkam kesempitan hidup. Malahan, Sunan Kalijaga juga sanggup mencuri harta-harta yang dikumpul untuk dipersembahkan kepada kerajaan Majapahit, kemudian memberikannya kepada rakyat Tuban yang kesusahan. Perbuatan ini telah mengundang kemurkaan ayahandanya iaitu Adipati Wilatika, lalu Sunan Kalijaga dijatuhi hukuman sebat di tangannya sebanyak 200 kali.
Beliau juga pernah dihalau keluar oleh ayahandanya lantaran perbuatannya yang banyak menconteng arang ke muka keluarga. Pada waktu itu, beliau masih belum sedar bahawa perilakunya adalah salah walaupun niat yang terpasak di hati seputih susu. Melihatkan suasana keluarga dan kepemimpinan di Tuban semakin dingin terhadapnya, Sunan Kalijaga mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah tempat tumpah darah yurinya itu. Beliau berjalan sehingga tiba di suatu hutan di daerah Jatiwangi yang tempat letaknya adalah di Rembang, Jawa Tengah. Di situ, beliau tiba-tiba terjumpa dengan seorang lelaki yang sudah senja usianya namun di tangannya terdapat sebatang tongkat bersalutkan emas asli. Tatkala panahan matanya tertangkap akan tongkat emas itu, maka terbitlah niat di hati Sunan Kalijaga untuk merompak harta orang tua itu. Tanpa ragu lagi, beliau dengan kasarnya meminta tongkat emas tersebut daripada orang tua itu. Namun demikian, orang tua itu bersikap tenang dan tidak melawan. Bahkan orang tua tersebut sempat memberikan dakwah kepada Sunan Kalijaga dan menunjukkan kehebatannya mengubah sebiji buah bertukar menjadi emas. Orang tua yang uzur itu sebenarnya ialah Sunan Bonang atau nama sebenarnya Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam bidang fiqh, usuluddin, tasawuf, kesenian, sastra dan ilmu pembinaan. Beliau merupakan hasil perkongsian hidup antara Raden Ali Rahmatullah iaitu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Setelah mendengar nasihat tauladan dan menyaksikan karamah Sunan Bonang, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan rasa insaf dalam benak hati Sunan Kalijaga. Bermula pada detik itu, bermulalah pendidikan Sunan Kalijaga bersama gurunya Sunan Bonang dalam mengumpulkan bekal menjadi pendakwah yang menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga menceburkan dirinya dalam telaga keilmuan seperti ilmu tauhid, ilmu syariat di samping pengetahuannya yang meluas dalam kesenian dan kebudayaan yang kelak digunakan dalam metod dakwahnya. Selain daripada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga turut pernah berguru dengan ahli wali songo yang lain seperti Sunan Ampel iaitu ayahanda Sunan Bonang dan Syarif Hidayatullah iaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia yang panjang sehingga mampu hidup pada 3 zaman kekuasaan yang berbeza iaitu sejak Kerajaan Majapahit, Kerajaan Islam Demak dan Kerajaan Pajang. Beliau wafat di Desa Kadilangu dan telah dimakamkan di sana. Warisan kesenian wayang. Seperti yang telah dituliskan sebelum ini, antara jasa terbesar Sunan Kalijaga dalam penyebaran dakwah Islam di tanah Jawa adalah melalui medium seni wayang. Sewaktu era tampuk pemerintahan Kerajaan Majapahit, seni wayang berfungsi sebagai alat-alat spiritual dan ritual keagamaan yang disebut sebagai murwakala bermaksud semacam upacara rawatan. Pertunjukan wayang diadakan bertujuan agar sesiapa yang dirawat akan terbebas daripada segala jenis penyakit dan bala bencana yang bersifat gaib. Mereka akan menggunakan istilah-istilah urafat dan tahayul dalam pertunjukan wayang kulit tersebut. Bahkan perwatakan dan kronologi cerita dalam pertunjukan wayang kulit pada awalnya bersandarkan hikayat-hikayat Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Sunan Kalijaga melihat akan budaya kesenian ini sebagai satu wadah yang ampuh dan kukuh untuk memasukkan sinar agama Islam dalam diri masyarakat pada waktu itu disebabkan pertunjukan wayang sudah berada sangat akrab di hati serta hidup mereka begitu lama sekali. Oleh hal yang demikian, beliau mengambil langkah dengan menerapkan pembaharuan demi pembaharuan dalam kesenian pertunjukan wayang berteraskan pilar-pilar agama Islam. Untuk mengadakan pertunjukan wayang, tidak banyak yang diminta oleh Sunan Kalijaga. Bukanlah sekati emas atau seguni beras sebagai bayaran supaya pertunjukan wayang kulit diadakan. Justeru, bayaran untuk sebuah pertunjukan wayang kulit adalah seseorang itu hanya perlu mengucapkan 2 kalimah syahadah lalu dia diizinkan untuk duduk menyaksikan persembahan kegemaran mereka secara percuma tanpa ada gangguan sekelumit pun. Malahan, dalam menyebarkan dakwahnya melalui kesenian wayang, Sunan Kalijaga sendiri yang bertindak menjadi dalangnya. Dalang ini ialah individu yang bertanggungjawab dalam menyampaikan cerita dan kisah-kisah. Dialah yang bertanggungjawab dalam mereka jalan cerita dan menyampaikan mesej kepada para penonton. Sunan Kalijaga bergerak dari satu tempat ke satu tempat dan dari satu desa ke satu desa yang lain untuk melaksanakan pertunjukan wayang kulitnya sehingga beliau masyhur dengan nama yang berbeza-beza.
Di daerah Pajajaran, beliau terkenal dengan nama Ki Dalang Sida Branch T. Di daerah Tegal, Sunan Kalijaga lebih akrab di hati masyarakat dengan gelaran Ki Dalang Bengkok. Di daerah Purbalingga pula beliau masyhur dengan nama samaran Ki Dalang Kumendung. Pertunjukan wayang Sunan Kalijaga mendapat sambutan yang sangat hangat dalam kalangan masyarakat desa, lebih-lebih lagi apabila beliau sendiri mengenakan pakaian dan topeng khas sebagai identiti seorang dalang. Watak-watak Hindu seperti lakon Nawaruci dan Bagawan Drona juga ditukar dengan watak lain untuk meniupkan nafas Islam dalam pertunjukan wayangnya. Watak-watak tersebut adalah pertama dinamakan semar yang diambil daripada bahasa Arab bermaksud paku. Falsafah di sebalik nama watak ini adalah seorang Muslim itu seharusnya mempunyai pendirian dan iman yang teguh umpama sebatang paku yang mencantumkan dua batang kayu. Watak kedua dinamakan sebagai Petruk yang membawa erti meninggalkan. Watak ini memberikan maksud seorang Muslim diwajibkan untuk meninggalkan segala bentuk penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Watak seterusnya adalah Garing yang bermakna teman. Ini bermaksud seorang Muslim perlulah mencari teman dan sahabat sebanyak-banyaknya untuk diajak ke arah kemaslahatan. Kemudian, Sunan Kalijaga mencipta watak yang dinamakan Bagong yang bermaksud memberontak. Ertinya, seorang Muslim haruslah memberontak apabila dia menyaksikan kezaliman. Di samping itu, Sunan Kalijaga juga memberikan nafas tasawuf dalam memaparkan kupasan-kupasan kisah sewaktu mengadakan pertunjukan wayangnya. Beliau tidak setakat mempersembahkan wayang sebagai seorang dalang, beliau juga mereformasikan bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya menyerupai gambar manusia menjadi bentuk lain dan tidak mirip langsung dengan watak seorang manusia. Sunan Kalijaga mampu menyampaikan wayang dengan sangat baik disebabkan beliau mempunyai pengetahuan yang meluas dalam selok-belok budaya dan kesenian. Kritis dan empati. Usaha dakwah Sunan Kalijaga dengan menggunakan medium budaya dan kesenian mendapat pujian daripada guru-gurunya kerana dilihat sangat efektif tanpa berlakunya sebarang bentuk penentangan serta pemberontakan. Melalui cara dakwah mengelilingi desa ke desa dan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, Sunan Kalijaga mampu memahami dan mendalami liku-liku kehidupan seharian masyarakat di samping dapat menyesuaikan diri dengan sangat baik. Selain daripada sikap empati yang ditunjukkan, suka membantu orang-orang yang kesusahan, Sunan Kalijaga juga terkenal dengan pemikiran kreatif dan kritisnya. Buktinya, beliau bijak memasukkan nafas-nafas Islam dalam kesenian dan kebudayaan masyarakat Jawa sehingga menyebabkan dakwahnya diterima oleh orang ramai. Tambahan pula, Sunan Kalijaga merupakan individu yang tinggi nilai toleransinya, luhur budi pekerti dan mempunyai wawasan luas dalam pandangannya. Beliau mempunyai tolak ansur yang sangat tinggi terutamanya tatkala menyentuh soal kebudayaan. Sunan Kalijaga berpendirian bahawa sekiranya masyarakat setempat diserang dan dicemuh kepribadiannya, maka akan menjauhlah mereka daripada pelukan agama Islam. Masyarakat setempat haruslah didekati dengan berhikmah dan secara berperingkat kerana pemahaman dan penerimaan mereka berbeza mengikut tahapan seseorang. Apabila prinsip dan konsep agama Islam sudah mula diterima dan diasimilasikan dalam kehidupan seharian, maka dengan sendirinya kebiasaan lama iaitu sebelum kedatangan Islam, lama-lama akan ditinggalkan. Selain daripada warisan kesenian pertunjukan wayang kulit, antara warisan lain Sunan Kalijaga dalam penyebaran dakwah di tanah Jawa adalah dalam bidang syair, tembang atau suluk. Suluk bermaksud nyanyian yang dilantunkan oleh seorang dalang untuk menggambarkan suasana tertentu dalam babak-babak pertunjukan wayang. Dalam suluk terkandung tembang-tembang berbahasa Jawa yang berisi kandungan puji-pujian dan mantra. Suluk merupakan keahlian khusus yang perlu dimiliki oleh seorang dalang sewaktu pertunjukan wayangnya. Antara suluk Sunan Kalijaga yang cukup popular adalah Le Ile, Gundul-Gundul Pacul, Syair Kolo Sebo. Warisan ajaran tarekat dan kerohanian.
Di samping mempunyai pengaruh dakwah melalui wayang, penggubah syair dan tembang dan tukang dalang, Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seorang guru kerohanian yang mengajarkan tarikat Syatiriah daripada Sunan Bonang dan juga tarikat Akmaliyah daripada Syekh Siti Jenar. Pembelajaran tarikat ini disebut juga sebagai mujahadah dan murakabah disampaikan oleh Sunan Kalijaga secara tertutup dan terbuka. Proses pembelajaran tarikat ini juga dilaksanakan melalui medium pertunjukan wayang kulit yang merupakan antara hadaf dan pendekatan dakwah yang berhasil menarik ramai masyarakat untuk memeluk agama Islam. Jadi begitulah kisah seorang wali Allah yang berada di tanah Jawa, Indonesia suatu ketika dahulu. Gaib yang dimaksudkan dalam video ini bukanlah sesuatu yang terjerumus dalam bidang alam jin dan sebagainya, tetapi ia lebih kepada bentuk dakwah serta kerohanian yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sesungguhnya Sunan Kalijaga telah mengajarkan kepada masyarakat umum berkenaan dengan pendekatan dakwah yang mempertaruhkan kreativiti dalam usaha menyampaikan kebaikan. Sehingga kini Indonesia telah menjadi negara penganut agama Islam yang terbesar. Usaha ini adalah hasil dakwah agamawan terdahulu yang benar-benar ikhlas dalam menyebarkan kebaikan. Semoga bertemu lagi di video seterusnya. Terima kasih kerana setia menonton video dari kami.